Tan Sri katanya ada tak perbezaan pertama kali Badan Mahkamah sebelum-sebelum itu? Perbezaan utama. Perbezaan kali ini kita melihat kehadiran sangat meriah. Ini berdasarkan kepada kesan daripada sokongan dalam masa PRU dan PRN kepada Perikatan Nasional, khusus pada PAS. Dan penambahan ahli-ahli yang meningkat. Mereka yang hadir jumlahnya lebih besar. Kedutaan asing lebih ramai dari masa dulu. Daripada negara Afrika datang. Ya. Mungkin kerana perkembangan politik antarabangsa. Negara Afrika sekarang ini sedang memula Perancis. Memula bekas-bekas penjajah mereka. Okay, next. Namun dalam ucapan tadi ada menyebut bahawa sokongan meningkat, namun gagal ataupun lemah untuk mendapatkan sokongan daripada yang bukan Islam. Bagaimana? Apa pendekatan ataupun langkah yang dilakukan untuk kerana kita punya maklumat tak sampai pada bukan Islam. Media sangat terbatas. Media sosial terhad. Dan kita punya Dewan Himpunan Penyokong Parti Gerakan tak sampai ke lapangan. Tidak mustahil sokongan boleh dapat. Kita saksikan bagaimana kalau DAP boleh mengundi calon India yang bukan Cina, kata menjadi Cina, takkanlah orang Cina tak boleh undi calon Islam. Menunjukkan bahawa kita punya maklumat tak sampai. Dan diganggu oleh dakwah yang negatif terhadap Islam. Bukan sahaja di peringkat nasional, tapi peringkat antarabangsa. Ya. Okay, next. Tak ada, Ya. Ya. Kuat sikit depan. Bukan dengar. Islam. Depan. Ya, yang tadi. Kita sebelum boleh raya tu buat kita Ya. menyinggung. Kenyataan kita lebih dituju pada DAP yang ekstrim terhadap Islam. Dan banyak kenyataan yang kita sampaikan itu disalah tafsirkan oleh media. Dalam ucapan saya sebut tadi, hubungan dengan bukan Islam tak ada masalah. Bahkan kalau orang bukan Islam boleh menerima ideologi Barat, bukan Cina, bukan India, mengapa mereka tak boleh terima Islam sebagai satu ideologi yang lahir di tengah masyarakat dia, yang telah mencipta sejarah pemerintah negara yang sangat besar. Orang Islam boleh hidup. Bahkan pemerintahan Islam boleh melibatkan orang bukan Islam dalam kabinet yang tak menyentuh dasar, yang lebih terbuka di demokrasi Barat. Demokrasi Barat kita melihat maknanya bila satu parti menang, kalau Demokrat di Amerika mesti kabinet orang Demokrat semua. Kalau Republikan semua di England, Labour Party. Kita Islam ni boleh lantik orang bukan Islam dalam kabinet, dalam tugas yang berkait dengan eksekutif, bukan legislatif. Ini agak terbuka yang ada dalam Islam. Dan kita cuba perkenalkan, tapi maklumat itu tak sampai. Oleh kerana DAP terlalu melampau dalam serangan dia terhadap kita menggunakan dakwah Islamofobia, kita terpaksalah memberi jawapan. Jawapan tu tak sempat lah. Tak panjang dan kita tak jumpa direct dengan orang bukan Islam. Jadi ada satu masalah. Dan di sana kita dah merintah kerajaan negeri. Kelantan sudah masuk 30 tahun. Orang bukan Islam di Kelantan lebih tahu. Terengganu dah 2-3 kali, Kedah begitu juga. Orang bukan Islam lebih tahu bagaimana pemerintahan kita terhadap bukan Islam. Kita selalu ada dialog-dialog. Ya. Kita selalu ada dialog-dialog yang bukan Islam.
Dan kita buat dialog dengan bukan Islam daripada awal sebenarnya. Kalau dulu zaman UMNO dululah, kita buat dialog tak diberi kebenaran di hotel-hotel. Menghadapi masalah itu. Buat di hotel, ada sekat, dia halang. Dibatalkan sekatan. Ini masalah kita hadapi. Tan Sri, tapi sebentar tadi Datuk Ashraf Wajdi dalam kenyataan memaklumkan bahawa sekiranya PAS bersama dengan Kerajaan Perpaduan akan mensucikan UMNO dan DAP, maka tiada lagi cacian ataupun apa-apa yang keluar daripada penyokong ataupun pemimpin. Kamu boleh lihat Kerajaan Pakatan Harapan, siapa dalam dia, cuci macam mana. Banduan pun ada, bekas rasuah pun ada, masih kluster mahkamah pun ada. Macam mana kami nak ikut? Kalau kita nak bersihkan najis, tak boleh masuk dalam tuan najis. Kita duduk di luar, tak boleh. Ya. Soalan lain sikit. Masih saya akan mengenai belanjawan yang dibentangkan apa yang baru bulan lepas. Minggu lepas. Kan PM ada mengikatkan peruntukan bagi syiar Islam sebanyak RM1.9 bilion belanjawan untuk penanganan banjir Bukit Tasya di Komedan. Saya akan sebut dalam ucapan bajet. InsyaAllah saya akan berucap pada hari Selasa. Maksud syiar Islam itu bukan bangunan. Bukan bangunan. Bukan retorik. Melaksanakan Islam itu maksud syiar Islam. Melaksanakan Islam. Kalau kita buat bangunan saja, masjid saja tak semayang, tak ada arti. Kita cakap tentang zakat, pemegang zakat tak betul. Konsep zakat itu ialah diambil daripada mereka yang tak berada, yang berada di pulang mereka yang berhajat. Itu konsep cukai dalam Islam. Sekarang ni cukai ni tak ke orang kaya, tak ke orang miskin. Pengagihan pula dalam Islam adil pada semua. Sama ada yang menyokong kita, tak menyokong kita, semua kita kena bagi. Ini basis tak berlaku lagi. Ya. Kejap. Sudah. Dalam kepimpinan tertinggi menginginkan orang bukan Islam mengundi untuk PAS. Ya. Tapi pada masa yang sama ada kepimpinan pertengahan dan sebagainya yang masih mengamalkan politik PAS yang lama yang terus kepada hanya laju Islam saja. Adakah Tan Sri akan mengeluarkan harapan untuk memastikan mereka bersikap tertutup dan tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak menyinggung perasaan Muslim dan non-Muslim? Apa yang tertarik ialah sokongan orang muda perpas. Ini lebih meningkat. Orang muda yang membaca media sosial, yang agak membaca lain pada orang tua yang dah tak banyak. Yang tua PAS macam tu, yang tua UMNO macam tu. Saluran satu macam tu. Jadi yang saluran 5, 6, 7 ni ada perubahan. Ini sesuatu yang perlu kita beri perhatian. Kalau yang berpendidikan ni boleh sampai maklumat, sudah tentulah. Bahkan kita menghadapi masalah orang Melayu tak minat politik. Orang bukan Islam mengundi, orang Melayu tak keluar mengundi. Ini sangat bahaya bagi orang Melayu. Kita perlu kita tanamkan kesedaran ini. Ya. PAS ada jumpa tak trend ataupun sebab asal kau yang orang muda tertarik sangat ikut PAS dengan politik dalam PRU? Kejutan, PRU yang 14, mereka menolak Barisan Nasional. Kerana masalah-masalah yang dah hadapi, rasuah dan sebagainya. Kemudian, PRU 15 pula, mereka menghadapi Pakatan Harapan yang memerintah. Setelah tumbangnya Barisan Nasional, Pakatan Harapan ambil alih. Dengan janji-janji manifesto dia yang tak ditunaikan, yang tak dibuat. Kemudian dia tubuh kerajaan yang berlaku sekarang ni, kita melihat, dia tarik semua orang. Asal dia boleh tubuh kerajaan sudah. Tak berlalilah. Orang ada kes, tak ada kes. Contohnya, berdegar-degar bercakap tentang anti rasuah. Tak selesai masalah rasuah, disempurnakan kerajaan dia. Ini memberi perhatian pada orang muda-muda. Ini menyebabkan gelombang orang muda tu berlaku pada kita. Salah satu daripada aspeknya lah. Ya. 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 Jemputan melalui media. Melalui media. Media antarabangsa. Ya. Media antarabangsa. Media antarabangsa ada.
perdebatan melalui media antarabangsa saja. Ya, ya, ya. Tidak pada PAS. Ya, ya. Selepas 69 tahun kan itu pertama kali datang ke muktamar. Adakah macam ini menunjukkan ahli PAS dah menerima sepenuhnya itu dan menuju sejarah-sejarah depan? Ya, kita melihat bahawa manusia berubah, politik juga berubah. Kita diajar dalam Islam, jangan berkasih kepada orang melampau. Mungkin orang kita kasih itu akan buat sesuatu yang buat kita benci pada dia. Jangan benci pada orang melampau. Mungkin kita benci itu, satu hari dia tolong kita. Itu satu pepatah yang sangat besar makna yang kita kena faham. Ini perubahan yang berlaku dalam dunia. Ya. Dalam nak memartabatkan negara Islam ni, tadi Tan Sri disebut dalam ucapan yang mana Malaysia belum tegas dan adil, terutamanya dalam isu Palestin. Bagaimana Tan Sri melihat sekarang ni tindakan daripada kerajaan Malaysia dalam isu Palestin? Kita menghadapi cabaran konsep federalisme tidak diamalkan dengan baik. Banyak perkara negeri nak buat terhalang. Bukan saja ada aspek ekonomi sebagai contoh, royalty tak duit pada Kelantan, tak duit pada Kelantan Terengganu. Padahal ada perjanjian. Tun Saleh Abbas yang tulis draft perjanjian itu, memaklum kepada saya, itu perjanjian antara kerajaan negeri dan pusat yang dibuat. Kalau jumpa hasil petroleum di darat ataupun di laut, mesti diberi 5% pada mana-mana negeri yang ada hasil itu. Dibahagi 5% negeri, 5% pusat. Perjanjian. Bila kita menang di Kelantan, di Terengganu, dibatalkan melalui Perhimpunan Agung UMNO. Perhimpunan Agung UMNO pada tahun 2000. Saya masih ingat lagi. Perhimpunan Agung UMNO buat keputusan. Mana boleh menjadi Perhimpunan Agung UMNO buat keputusan batal ke perjanjian. Ini. Itu dalam aspek ekonomi. Aspek melaksanakan hukum syariat pula. Islam tak diperkasakan. Ini orang nak cabar syariat Islam. Syariat Islam ni sepatutnya tak boleh dicabar. Islam ni ialah kepunyaan Allah. Nak cabar Allah Ta'ala, orang Islam. Tak boleh. Islam ada immunity dia. Bila syariat Islam boleh dicabar, itu cabar Allah Ta'ala. Islam pula di bawah raja-raja, cabar raja-raja lah. Cabar raja-raja. Dia tanya pendirian kita tentang Palestin ni. Palestin. Kerajaan Malaysia sekarang ni macam mana dengan Palestin? Yang Malaysia sekarang ni saya rasa agak langgar terhadap Palestin. Mereka masih berpegang kepada resolusi yang dibuat oleh Amerika dan negara barat. Sama ada two-state solution, salah dua negara, ataupun normalisasi dengan Israel. Dalam keadaan Israel tidak menghormati semua perjanjian, semua perbincangan ini. Dalam keadaan resolusi dua negara itu dibuat, masa yang sama pemindahan negara Yahudi dilakukan di Palestin. Dalam masa yang sama dihalau orang Palestin dari rumah-rumah mereka, kedai-kedai mereka dengan kawalan tentera Israel. Israel ini tak amal. Dan nak suruh kita amal, kita ikut. Ini memberi peluang pada Israel sebenarnya untuk meneguhkan agenda Zionis. Mungkin kamu tak baca, Zionis ada agenda dia. Menubuhkan negara agung Israel daripada Laut Mediterranean hingga Laut Merah, daripada Lembah Nil hingga Euphrates. Ini negara agung dalam Taurat yang mereka ciptakan. Perjuangan itu masih berlaku. Kemudian orang Palestin terpaksalah bila dihalau di rumah mereka, mencabuli Masjid Aqsa, mereka terpaksa melawan. Mereka melawan mengikut hukum Islam. Hukum Islam. Hamas bertindak. Topan Aqsa yang dilancarkan itu, sasaran tentera saja. Quran kata tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh padri-padri di gereja, tak boleh musnahkan rumah-rumah ibadat. Ini ajaran Islam. Israel hentam semua. Amerika bantu. Negara Eropah bantu. Boleh buat segala-galanya. Melanggar undang-undang antarabangsa. Dengan sebab itu sepatutnya kerajaan Malaysia lebih tegas mendesak supaya Israel dibawa ke mahkamah antarabangsa. Dibawa ke jenayah antarabangsa. Ini sepatutnya siapa berani begitu. Ya. Tan Sri, mungkin di pihak Tan Sri boleh menggesa negara-negara Arab untuk menjinakkan ataupun menekan Israel. Bukan semua negara Arab. Ada negara yang agak ke depan. Seperti Algeria. Contohnya Sudan, Syria,
Lebanon ni sebahagian rakyat dia Kristian. Tapi ada konsisten pendirian dia. Tak tunduk kepada US, kepada negara Eropah. Ini negara. Ada negara yang sudah ada hubungan diplomatik dengan Israel. Normalisasi dengan Israel, buat hubungan dagang. Tak betul saya sebutlah negara mana itu. Dalam proses perbincangan. Tidak, lain tidak. Tak menasabah lah. Biar kalau nak timbulkan, biar menasabah lah. Ya. Berbalik kepada isu Palestin, adakah Perdana Menteri Datuk Seri Puan Ibrahim tidak cukup kuat membantah pertanasan Palestin? Ya, tidak. Dan Hizbullah. Sedangkan tiga kumpulan ini tak boleh disama dengan Daesh. Sebab kumpulan ni melawan Israel mengikut hukum Islam yang saya sebutkan tadi. Daesh ni ada kalangan mengatakan dicipta oleh ejen-ejen barat untuk provokasi dalam negara umat Islam. Saya dapat maklumat banyak. CIA dan ejen-ejen British dan sebagainya terlibat dalam menubuhkan Daesh, membekalkan kepada mereka untuk mencetuskan kekacauan dan negeri Islam. Ya. Okay, last one. Yeah. Adakah PAS boleh mengekalkan momentum sampai PRU 16 ada 4 tahun lagi? Kita harap begitu. Berdasarkan kepada PRN yang diadakan. Baru-baru ini kita mendapat kursi yang paling besar. Termasuklah PRK. Undi kita meningkat. Meningkat daripada pilihan yang lalu. Ini. Okay.